TV KPM. Salam sejahtera, apa khabar kawan-kawan? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya, Chris MJ. Dan kawan-kawan, Abang Chris ingin mengingatkan untuk sentiasa jaga SOP tau. Ya, yang pertama, kena pakai pelitup muka dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman atau cuci tangan dengan sabun. Dan akhir sekali, pastikan jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran bukan sains saja. Sains tambahan. Tetapi topik apa ya? Kalau adik-adik nak tahu, kalau murid-murid nak tahu, jangan ke mana-mana, kita saksikan dulu profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama Chris di studio pada hari ini, Cikgu Rosni Zan, Guru Cemerlang Sains Tambahan dari SMK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Apa khabar Cikgu? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat ya Cikgu. Dari Kuala Terengganu datang ke studio di TV pada hari ini ya Cikgu? Ya, amat betul, gigih dan dedikasi. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih. Baik Cikgu, untuk pada hari ini mata pelajaran sains tambahan. Ya. Tapi apakah tajuk Cikgu yang kita akan fokus pada hari ini? Kita fokus kepada 2 subtopik lah, iaitu pembekuan darah dan juga penghasilan urinary. Urin lah, sistem urinary. Jadi tajuk dia anatomi dan fiziologi ya, kan itu Cikgu? tajuk besar dia. Okey, faham Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran hari ini, apa kata kita amalkan SOP dulu Cikgu? Boleh Boleh, Chris. Okey, Cikgu boleh datang ke sini dan pakai gel pembasmi kuman. Okey, Chris pun nak pakai sikit. Dan kepada anda yang menonton di rumah, Chris pun ada kawan di Google Meet ya untuk kelas pada hari ini. Jom kita membawa mereka ke studio. Hai semua. Hai. Alright, jom kita perkenalan mereka. Okey, kawan-kawan saya boleh perkenalkan nama dan juga sekolah. Boleh tak? Okey, kita mulakan dengan Naim. Hai Naim, apa khabar? Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Naim Nazim bin Zulfian. Saya dari sekolah SMK Baleringin dan cita-cita saya adalah untuk menjadi guru. Oh, cita-cita nak jadi guru macam Cikgu Rosnizan lah Yan. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Nur Asna Alia. Hai, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Asna Alia binti Abdul Kasim. Boleh panggil Alia. Saya dari SMK Baleringin dan cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang guru. Wah, seorang guru Cikgu lagi. Hai Alia, salam berkenalan. Seterusnya, Abang Chris nak berkenalan dengan Nur Hajar. Hai Hajar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Dato' Hajar binti Muhammad Fauzi dari SMK Tengku Baria. Cita-cita saya untuk menjadi arkitek. Oh, nak jadi arkitek. Hebatlah. Seterusnya, Chris nak... Oh, okey, nama dia Emmanuel. Hai Emmanuel, apa khabar? Hai, salam sejahtera. Nama saya Emmanuel Jondal. Saya bersekolah di SMK Baleringin dan cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Seorang jurutera. Hebatlah. Seterusnya, Siti Aminatul. Apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Aminatul. Boleh panggil Aminatul je dan saya merupakan pelajar daripada SMK Tengku Baria. Cita-cita saya adalah untuk menjadi usahawan. Okey, nak jadi usahawan. Terima kasih Aminatul. Dan akhir sekali, kita nak berkenalan dengan Syafika. Hai Syafika. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Aidin Syafika binti SMK Tengku Baria. Cita-cita saya menjadi seorang ahli farmasi. Baiklah, so jadi Chris pun dah berkenalan dengan rakan-rakan kelas saya Cikgu. Dan sebelum kita berteruskan dengan kelas untuk hari ini, apa kata kita bagi masa untuk murid-murid di rumah sediakan bahan, buku nota semua, boleh tak Cikgu? Okey, boleh. Ya, yang murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Di
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama Chris di Sukses SPM 2021 dan bersama saya juga ialah Cikgu Rosnizan dari SMK Tengku Baria, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tambahan, secara khususnya topik anatomi dan fiziologi. Baiklah Cikgu, tadi sebelum rehat Cikgu pun dah bagi pandangan tentang atau tajuk untuk hari ini kan Cikgu? Ya, betul. Jadi jom kita tanya murid-murid di Google Meet juga pandangan mereka mengenai tajuk pada hari ini. Boleh tak Cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, Tak ada siapa masalah. siapa nak cuba nak bagi pandangan anda? Boleh angkat tangan. Okey, mungkin Chris nak tanya Irene, apakah pandangan anda mengenai tajuk hari ini? Selepas mempelajari sistem urinari, maka saya telah mendapat ilmu yang lebih jelas tentang proses-proses yang terlibat dalam membuatkan urin. Dahulu saya memikir urin terhasil selepas kita minum air. Tapi sekarang baru saya tahu rupanya air yang berlebihan dan bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan kita dikeluarkan sebagai urin. Alright, terima kasih Irene. Seterusnya Abang Chris juga nak tahu pandangan Emmanuel mengenai topik hari ini. Bagi saya, setelah mempelajari tajuk ini, ia telah memberi penjelasan yang amat jelas tentang beberapa penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Contohnya penyakit hemofilia dan penyakit trombosis. Baiklah, terima kasih Emmanuel. Seterusnya, kita boleh minta pandangan Naim. Apa yang saya dapat selepas mempelajari tajuk anatomi dan fisiologi ini, ia telah memberi gambaran yang lebih jelas kepada saya bagaimana proses pembekuan darah berlaku apabila kita mengalami luka. Baiklah, jadi Chris pun dah tak sabar nak belajar hari ini. Tapi saya nak tanya kawan-kawan di Google Meet semua sedia tak? Kalau sedia boleh kasih thumbs up macam ni untuk kelas hari ini. Sedia tak? Alright, nampaklah thumbs up semua. Baiklah Cikgu Rosnizan, apa kata kita mulakan kelas hari ini? Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Chris. Okey, kita punya tajuk hari ini anatomi dan fisiologi lah seperti mana Chris bagi tahu, dan subtopiknya adalah mekanisme pembekuan darah dan juga penghasilan urin dalam sistem urinary. Okey, so kita pergi tengok sikit dia punya bahan dia lah, data dia sikit. Okey, mekanisme pembekuan darah dan sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran kita ni adalah sistem peredaran tertutup. Okey, dan iaitu darah sentiasa mengalir dalam salur darah lah. Okey, so kehilangan darah yang banyak akibat luka akan menyebabkan tekanan darah akan jadi rendah, dan juga kita nutrien dan oksigen tidak akan sampailah, di mana nutrien dan oksigen tu dibawa oleh sel darah merah lah ke seluruh badan kita. So yang ni akan mengakibatkan beberapa penyakit, kemungkinan juga dia boleh menyebabkan kematian kalau kehilangan darah tidak kita tutuplah ataupun dihentikan segera. Okey, seterusnya kita tengok sini mekanisme pembekuan darah. Okey, di sini dah ada step-step dia lah Chris. Okey, yang belah kiri tu dia punya step yang paling ringkas. Di sebelah kanan tu kalau kita tengok, kita nak jelaskan nanti, kita tengok pada soalan nantilah bagaimana setiap step satu-satu. Okey, daripada gambar ni kita nampak apabila luka berlaku, kita nampaklah darah akan keluar. Okey, bila darah keluar dia ada mekanisme fibrin mula terbentuk dan juga dia akan menutup, dan last sekali dia punya pemulihannya berlaku di bahagian bawah. Okey, so murid boleh tengoklah dia punya ringkasannya lah di sebelah kiri. And then daripada sini kepentingan mekanisme pembekuan darah. Apa kepentingan dia? So di sini ada paparan kosong. Oh, okey. Kenapa Cikgu? Kenapa paparan kosong Cikgu? So kita tanya murid kita lah di rumah. Boleh bagi tak 4 kepentingan mekanisme pembekuan darah? Okey, ada yang nak cuba? Siapa nak cuba? Atau Chris nak cuba ke? Chris, tak apa. Kita bagi peluang kepada kawan-kawan saya dulu. Ada yang nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Mungkin boleh nak tanya Naim. Naim nak cuba tak yang untuk kepentingan pertama tu? Boleh? Okey. Yang pertama ialah mengekalkan pengaliran darah. Okey. Mengekalkan pengaliran darah. Okey, Naim, apa kata you pilih kawan seterusnya untuk cuba jawab? Siapa? Emmanuel. Okey, Emmanuel. Emmanuel, boleh bagi kepentingan tak? Kepentingan mekanisme pembekuan darah. Satu. Kepentingan
menghalang kemasukan bakteria ke dalam badan. Okey. Okey, Yang kedua, seterusnya, Emmanuel. yang ketiga. Okey, seterusnya Emmanuel boleh pilih. Ada yang nak cuba? Siapa nak cuba? Mungkin boleh tanya Syafiqah. Syafiqah. Mengelakkan pendarahan yang berlebihan. Okey, mengelakkan pendarahan yang berlebihan. Dan Okey. yang keempat. Yang keempat. Okey, so Chris nak tanya siapa? Apa? Tak apa, Chris nak pilih bagi peluang kepada Aminatul pula untuk jawab. Menghalang kemasukan bakteria ke dalam badan. Okay, Menghalang kemasukan bakteria ke dalam Okey, kita tengok badan, yang ya. pertama, mengekalkan pengaliran darah lah. Ya. Jadi, okey, yang kedua iaitu menghalang kemasukan bakteria ke dalam badan. Yang ketiga, mengelakkan pendarahan yang berlebihan. Dan yang keempat, mengekalkan tekanan darah. Itu yang tadilah yang jadi tekanan rendah dan sebagainya lah. Okey, betul lah. Yang ni dia punya mekanisme kepentingan dia ada 4 lah. Okey, seterusnya penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Kita ada 2 penyakit je lah yang murid belajar selama ni, iaitu hemofilia dan juga trombosis. Di mana kedua-dua ni dia akan melibatkan simptom, punca penyakit dan langkah pencegahan. Di mana detailnya nanti juga kita akan tengok pada soalan lah. Pada soalan. Okey, pada soalan kita nampak jelas sikit bagaimana pertanyaan dan cara nak menjawab nanti. Okey, seterusnya untuk topik yang kedua dinamakan sistem urinary. Seperti mana ada murid beritahu tadi, iaitu sistem urinary adalah kumpulan organ yang menyingkirkan air yang berlebihan dan juga bahan-bahan yang tidak diperlukan supaya keluar daripada badan kita lah. Sebab kalau kita simpan, dia akan jadi toksik. Bila toksik, dia akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit lah. Okey, yang tu kita cuba nak elakkan. So kita tengok kalau sebelah kiri tu ada 4 organ yang berkaitan, iaitu ginjal, ureter, pundi kencing dan juga uretra. Okey, di mana dalam ginjal ni dia ada satu yang pentingnya dinamakan nefron. Di sinilah berlaku proses penghasilan air kencing, iaitu urin dia. Okey, dulu kita panggil penghasilan air kencing. So dari segi bahasa dia tu dia dah tukar kepada urin lah. Urinary, okey. Urinary tu dia punya sistem dia. Okey, hasilnya adalah urin lah. Okey, kadang-kadang murid selalu tanya urin ni dulu dalam bahasa Inggeris, kenapa dimelayukan? Okey, sebab biasa kita akan sebut urin lah. Betul. Atau air kecil lah yang lebih mudah. Okey, dan dia punya proses dia ada 3 lah yang besar, iaitu yang pertama ultraturasan, yang kedua penyerapan semula dan yang ketiga dinamakan rembesan. Rembesan tu pengeluaran dia lah. Okey, dikeluarkan. Okey, dan ada penyakit lah yang berkaitan dengan sistem urinary, juga ada 2, iaitu penyakit ginjal kronik dan juga batu karang. Biasa kita dengar lah batu karang. Ginjal pun biasa kita dengar lah. Ada 2 ni. Yang ni adalah kaitan dia dengan sistem urinary. Juga kita bincangkan tentang simptom, punca penyakit dan juga langkah pencegahan. Dalam langkah pencegahan ni dia juga ada rawatan yang diperlukan lah untuk penyakit berkenaan. So di sini satu topik tu ada 2 penyakit je lah yang belajar. Kalau ikutnya banyak lagi lah penyakit-penyakit yang berkaitan. So yang ni kita fokus berdasarkan DSKP, kita panggil DSKP. Berdasarkan buku teks. Okey. Saya rasa dah habis dah kita punya kita recall balik. Okey. Imbas balik apa yang telah dipelajari. Yang penting lah. Yang ni kita panggil ringkasannya. Tapi yang detailnya nanti kita tengok buku teks lah. Okey, cikgu. Okey, Chris. Kita boleh seterusnya kita pergi pada soalan lah. Jom, cikgu. Kita boleh buat yang soalan. yang utama kita pada hari ini lah. Yang tu cuma kita nak tengok balik apa yang telah dipelajari. Cikgu sekejap, cikgu. Murid-murid pun kena buat, kena ikut bersama-sama cikgu Rosindan pada hari ini. Okey, dah bersedia tu. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada soalan yang yang pertama. Chris nak pilih siapa-siapa ke? Atau boleh, murid cikgu. volunteer? Siapa nak volunteer dulu? Okey, boleh baca soalan dan bagi jawapan anda. Mungkin Chris siapa belum cuba lagi. Tadi Alia kan? Alia belum cuba lagi. Okey, Alia. Komponen darah manakah yang membantu dalam pembekuan darah? B. Platelet. Okey, B. Platelet. Betul ke, cikgu? Di sini dia ada 4. Keempat-empat ni adalah komponen. Komponen darah lah dalam sistem peredaran darah kita panggil. Okey, jawapannya adalah platelet. Betul lah.
Yeay, dalam bagus. pembekuan darah. Boleh dapat satu. Ini satu markah, cikgu? Kalau Satu soalan markah objektif. untuk objektif, Okey, satu markah. faham. Okey, biasanya soalan ni dia dalam peperiksaan sebenar dia ambil masa 1 minit 15 saat lah Okey, untuk faham. satu soalan. Faham, cikgu. Okey, kalau katakan dia jawab kurang daripada 1 minit, Ya. tak ada masalah. Mungkin soalan-soalan lain akan jadi lebih sikit lah. Ada Dia lebih punya masa tu. lah, cikgu. Lebih masa. Okey. Yang ni soalan kiranya paling ringkas, paling senang lah. Okey, kita panggil yang ni maksudnya just mengingat sahaja. Okey, Tapi cikgu. kalau tak ingat pun susah jugalah. Kadang-kadang sel darah merah ni biasa kita kalau tengok darah warna merah, mungkin dia akan jawab direct terus. Oh, Sel ya darah. betul, cikgu. Sel darah merah, sel darah putih kita tak boleh nampak. Warna dia putih, dia punya bentuk dia tu. Okey, Okey. cikgu. Tapi yang ni semua dia dah pelajari dalam menengah rendah tingkatan 1 2 3 lah. Faham. Dah belajar ni cumanya pergi kepada tingkatan 4 dia lebih lagi lah. Hmm. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 2. Okey, Chris boleh baca soalan dulu Pernyataan manakah yang menunjukkan sorry tak nampak juga, alamak mata Chris pun dah rabun pula. Yang menunjukkan cara untuk mengelak penyakit berkaitan pembekuan darah. Siapa nak cuba jawab? Mungkin siapa belum cuba lagi? Emmanuel. Okey, Emmanuel. Boleh cuba jawab tak soalan ni? Boleh tolong abang Chris. So yang manakah? Boleh. Apa Okey. jawapannya, Emmanuel? Apa jawapannya? Jawapannya B. 2 dan 4. Dua dan Okey, empat. dia bagi jawapannya 2 dan 4. So Okey. kita tengoklah yang pertama tambah berat badan. Biasa Okey. kalau tambah berat badan ni banyak penyakit lah. Yang akan berkaitan dengan dia. So yang ni salah, kita buang dulu. Okey, elakkan minuman beralkohol ni juga boleh menyebabkan beberapa penyakit. Okey. Yang ni Elak. kalau kita elak. Kalau elak jadi betul lah. Okey. Kalau kita terlebih, maka ada juga kalau tidak perkataan elak, dia bagi perkataan kurangkan. Okey, faham. Bukan kata boleh minum. Cumanya kalau berlebihan tu boleh menyebabkan kerosakan ginjal lah kalau terlalu lebih. Okey, yang ketiga kurang bersenam. Yang ni kurang, bila sebut kurang bersenam, maka asyik makan je, automatiklah dia akan jadi berat badan mungkin berlebihan. So yang ni pun salah. Okey, bila kita tengok 1 dan 3, biasanya kita cari dulu yang salah. Bila tengok 1 dan 3, kita murid dia akan cari yang mana ada 1, 3 terus dia boleh cross. Dia akan tinggalkan jawapannya, maka Boleh itulah jimat masa jawapannya. sikit lah, cikgu, terus cross yang ya betul, kita yang cari salah. yang salah. Kalau Okey. kita nak cari yang betul, mungkin akan jadi masalah jugalah. Faham. Okey, tapi ada je yang murid dia cari terus dia cari yang betul. Okey, so diet sihat. Diet sihat ni maksudnya makanan yang seimbang lah. Okey, jawapannya Jadi jawapan dia? 2 dan 4B. Tanyalah Emmanuel. Okey, betul. Sudah pun dapat Okey, satu markah. kita pergi pada soalan nombor 3 lah. Ya, cikgu. Seterusnya. Okey, yang ni nampaknya macam tinggi sikit dia punya tu. Ada Okey, gambar dia punya rajah bahasa semua dia. tu. Okey, yang ni dia punya saya explain sikit lah. Okey. Kita tengok gambar, maka kita perlu faham. Tetapi daripada soalan dia ni, kita perlu analisis sikit berdasar dengan gambar. So dia ada 3 peringkat di situ. Faham, Peringkat yang pertama kita mengingat saja. Ya. Maka peringkat yang kedua, bila ada gambar, maka kita perlu fahamkan gambar berkenaan. Okey, cikgu. Tapi daripada soalan tu, maka kita perlu analisis sikit berdasarkan gambar. So dia ada 3 peringkat, maka peringkat yang lebih tinggilah. Cikgu, ini gambar dari mana, cikgu? Ini gambar ni dari ginjal kan, cikgu? Organ Yang ni ginjal. daripada dalam ginjal berkenaan. Okey, Dia faham. dalam ginjal tu dia ada berjuta-juta, dia punya yang ni kita panggil nephron. Dia punya ni struktur Nephron manusia. nephron. Okey. Okey. Tapi setiap satu tu yang berlaku proses untuk penghasilan urin. Okey, jadi ada Okey. 3 proses kan, cikgu? Ya, 3 proses. Di mana part satu-satu ni dia ada. Okey. Sebab tu dia punya soalan ni nak tahulah bahagian-bahagian Okey. tertentu. Apakah proses yang berlaku di P, Q dan R? Ya. Siapa nak tolong cikgu jawab untuk soalan ni? Siapa nak dapat 1 markah ni? Siapa belum lagi? Hajar kan? Hajar belum menjawab kan? Okey, Hajar boleh cuba soalan Okey, apa jawapan dia, soalan Hajar? 3. Jawapannya A. Jawapan dia A, P adalah Atrarasan. turasan, Q Penyerapan semula. penyerapan semula dan R Rembesan. rembesan. Okey, betul yang ni ke? just dia tahulah Okey. kawasan ni, kawasan P adalah turasan, Ya. kawasan Q penyerapan semula, di mana di sini apabila air keluar daripada sini, air itu akan diserap semula. Okey. Okey, diserap semula, dia takkan keluar terus jadi urin. Okey, dia akan diserap semula beberapa peratus lah. Betul. And then sampai di bawah ni
juga air yang tinggal lagi berapa peratus diserap semula, itu bergantung kepada keadaan kita pada waktu itu. Mungkin kita kekurangan air, maka dia akan serap lagi air lebih banyak. Dan kadang-kadang kita tengok kenapa kita buang air kecil banyak, buang air kecil sikit. Yang tu adalah bergantung kepada kita punya aktiviti. Faham, cikgu. Okey, dan last sekali adalah rembesan lah. Penyimpanan di sini, bila dah penuh tu, maka perlu dibuang lah, tak perlu disimpan. Okey. Okey, so jawapannya adalah Hajar dapat betul markah lah. tak, cikgu? Betul. Oh, betul. Okey, Alright, tahniah tanya Hajar. dah Syahbaz, Hajar. Cikgu ni soalan objektif memang semua 1 markah kan, cikgu? Ya, 1 markah, Chris. Baiklah, tanya Hajar. Dan sebelum kita teruskan dengan soalan lain, cikgu, Okey, apa boleh. kata kita rehat sekejap? Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tahu. Selepas ni, Cikgu Rosniza akan buat soalan struktur kan, cikgu? Ya, betul, Chris. Baiklah. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, selamat kembali ke Sukses SPM 2021 dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran sains tambahan bersama Cikgu Rosnizan dengan topik anatomi dan fiziologi. Dan cikgu, hari ini kita fokus kepada tajuk proses urinary kan, cikgu? Ya, sistem urinary dan Okey. pembekuan darah. Dan pembekuan darah. Dan sebelum rehat tadi pun kita dah buat beberapa soalan contoh objektif Ya, yang mempunyai 1 markah, 1 soalan ya, cikgu. Dan seterusnya kita akan berterus dengan soalan struktur untuk sains tambahan, cikgu. Ya. Okey, Chris, kita pergi kepada soalan nombor 5 lah. Okey. Okey, soalan strukturnya kalau dia tengok di sini juga dia ada kita panggil rangsangan. Ya. Okey, rangsangan kepada murid lah supaya bila dia nampak tu and then dia tahu bahagian soalan ni bahagian mana dia perlu imbas balik apa yang dia pelajari lah. Okey. Okey, so kita tengok sini, saya baca soalan dulu lah. Rajah 5 menunjukkan bagaimana kehilangan darah berlebihan daripada badan dicegah. Okey. So kita tengoklah dia punya bahagian-bahagian dia punya step dia tu, yang ni dia kosong je. Dia tak ada maklum apa-apa. Oh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa biasanya soalan. Okey, dan murid dia tahulah step-step dia tu daripada awal hinggalah sekali sehinggalah berlaku pembekuan darah lah. Okey. Okey, so boleh kita tanya murid di rumah lah apa jawapan A1. Boleh. Nak tanya Aminatul. Apakah jawapan anda untuk soalan nombor 5? Namakan L. L itu merupakan sel darah merah. Sel darah merah, namakan Okey, J. namakan J. Sel darah merah. Mungkin Betul tak? pandangan. Okey, J adalah sel darah merah. Oh, Betul, bagus. Aminatul pun dapat 1 markah. Tanya. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua. Siapa nak jawab yang kedua? Siapa nak jawab kedua? Mungkin nak tanya Alia lah ni. Soalan nombor 2. Menyatakan proses yang terlibat dalam rajah 5, pembekuan darah. Pembekuan darah. Proses yang terlibat, sebab saya dah maklum tadi Ya, apa cikgu. jawapannya, betul kan? Chris perasan dia. Okey, iaitu pembekuan maksud dia pun tumpukan darah. perhatian dalam kelas Ya, ni. betul. Okey, seterusnya, yang ni panjang sikitlah, 6 markah. Okey. Jadi saya gabung sikit soalan struktur dengan soalan esei lah. Faham, cikgu. Okey, 6 markah ada yang nak jawab. Mungkin jawab sebahagian pun tak ada masalah. Okey, siapa nanti nak, saya cikgu? terangkan secara detail. Kita kan belajar bersama-sama kan, ya, cikgu. betul, Tak ada Chris. salah ke tak ada betul, kita belajar, cikgu. Ya, betul. Mungkin boleh tanya Naim. Naim, apakah Okey, jawapan? boleh, Naim. Nak cuba tak? Boleh, cikgu. Okey. Terangkan proses yang anda nyatakan di 5A2. Okey. Apabila luka berlaku, darah mengalir keluar. Otot dalam salur darah mengecut untuk mengurangkan kehilangan darah. Platelet berkumpul pada luka. Itu je, cikgu. Okey, itu saja. Naim. Okey, Terima kasih, Naim. Dia sebahagian. Okey. Ya. Okey. Apabila luka berlaku, maka darah mengalir keluar. Betul lah. Okey, ada luka je maka kita nampak darah mengalir. Ya. Di mana sini otot dinding salur tu dia akan mengecut dan mengurangkan kehilangan. Untuk kehilangan darah lah dia akan mengecut. Kalau tak nanti darah sentiasa keluar. Bahaya cikgu nanti. Dan platelet akan berkumpul pada luka berkenaan. Apa fungsi platelet berkenaan, kenapa dia berkumpul di situ? Okey, tujuannya adalah di mana dia akan membentuk kita panggil jaringan fibrin.
Okey, yang akan menutup luka tu sementara saja. Okey. Tapi kalau kita buang dia punya jaringan tu, luka darah akan mengalir lagi. Ya betul. So kita kalau luka tu jangan usik. Okey, dia akan sembuh dengan sendirilah, tapi dia ambil masalah sikit. Okey, tapi kadang-kadang bila kita tengok tu kita suka main-main lah. Betul cikgu. Macam tak boleh tahan cikgu. Ya, Terus betul. usik. Dan dia akan, yang ni mungkin berat sikit lah kepada muridnya. Okey, dia akan merembeskan thrombokinase yang merangsang prothrombin bertukar menjadi thrombin. Okey, dan thrombin tu dia akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Sampai sini tak habis lagi sebab dia baru sikit aja. Okey. Lepas tu apa yang berlaku selepas tu, maka sel darah tadi dia akan terperangkap dan akan membentuk darah beku. Darah beku di bahagian luar lah. Okey, so darah beku tadi dia akan jadi keras dan proses pemulihannya berlaku di bahagian bawah. Okey, bila berlaku di bahagian bawah maka dia akan membentuk kita panggil keruping. Okey, keruping dan yang itu akan jadi kering dan tanggallah apabila luka telah pulih. Yang keruping tu selalu yang kita nak usikkan buang, kita usik buang je maka darah akan keluar balik. Okey, faham cikgu. Jadi 6 markah untuk soalan ni. Ya, 6 markah tapi nampak benda tu macam banyak kadang-kadang dia akan tanya kadang yang tadi yang saya kata gambar tadi dia bagi kosong, kadang-kadang dia bagi part A, B, C dia akan nyatakan bahagian A tu apa yang ditanya. So dia tidak secara menyeluruh lah. Okey, tapi kalau soalan C memang dia akan secara menyeluruh. Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya boleh kita pergi bahagian B. Okey, siapa yang nak bantu bahagian B? Siapa nak bantu? Boleh baca soalan dan cuba jawab. Boleh yang angkat tangan terus jawab. Okey, Emmanuel. Jika proses yang dinamakan D5A2 tidak berlaku, nyatakan 2 kesan kepada pesakit itu. Kurang oksigen, kehilangan banyak darah, kadar denyutan jantung meningkat, dan tekanan yang darah rendah. Okey, semua ni ada dalam buku nota. Ada buku teks dia, iaitu kurang oksigen ataupun kehilangan banyak darah sebab dia 2 markah. Tapi ada lagi 2 lah. Apa yang dia pelajari sama ada mana-mana dia boleh pilih lah nak jawab yang mana, iaitu kadar denyutan jantung meningkat dan tekanan darah akan jadi rendah. Faham cikgu. Asalkan ada 2 poin lah. Ya, 2 poin. Okey. Kalau dia bagi 3 pun tak ada masalah. Janjinya tu tak ada gangguan lah. Okey. Seterusnya untuk yang kedua, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Mungkin boleh tanya Irene Syafiqah. Cadangkan bagaimana anda dapat menghentikan pendarahan itu. Balut dengan kain pembalut. Okey, cadangkan bagaimana anda dapat menghentikan pendarahan. Kita nak berhenti dengan cepat. Maka kita mudah je, balut dengan kain pembalut. Balut dengan guna kain tisu ke guna apa, tapi plaster. pastikan plaster pun boleh tapi pastikan benda itu bersih lah. Kalau tak nanti kuman, kalau tak bersih kuman nanti akan menyebabkan lagi teruklah kita punya luka berkenaan. Okey, seterusnya yang ni dia panjang sikitlah punya soalan dia. Okey, bahagian C ada yang nak cuba? Okey, apa kata kita tanya Hajar pula? Hajar, boleh tolong cikgu jawab soalan ni? Jadual 5 menunjukkan simptom bagi penyakit berkaitan dengan sistem peredaran darah. Simptom darah tidak membeku dengan cepat. Simptom Q darah terhasil di dalam arteri. C, satu Roman. Simptom manakah yang menunjukkan penyakit hemofilia? P. Okey. Yang berkait dengan penyakit hemofilia. Okey, antara P ataupun Q. So hemofilia ni iaitu dia punya darah dia tidak membeku. So just dia tulis saja P. P saja. Ataupun dia tulis penuh simptom P pun tak ada masalah. Dengan itu Hajar pun dah dapat 1 markah. Okey, 1 markah betul. Okey, yang kedua bagi jawapannya. Okey, kita Aminatul dah angkat tangan. Bagus. Menyatakan gaya hidup yang perlu diamalkan berdasarkan simptom di 5C1 iaitu elakkan melakukan aktiviti lasak yang boleh menyebabkan kecederaan. Okey, dipanggil ni gaya hidup. Gaya hidup. Kadang-kadang soalan mungkin kita boleh tanya kepada murid apakah yang perlu dilakukan. Okey, soalan tu boleh pelbagai tapi jawapan still lagi sama. So jawapannya adalah elakkan aktiviti lasak. Sebabnya kadang-kadang aktiviti lasak ni boleh menyebabkan kecederaan, boleh menyebabkan luka. Disusahkan cikgu sebab dia untuk yang darah tak hemofilia beku cepat. Ya, betul. Okey, faham. Sebab dia tidak ada darah membeku lah.
Okey, faktor pembeku dia tu tak ada bagi penyakit hemofilia. So kita cuba elakkan yang inilah berlaku kecederaan. Terima kasih Aminatul. Okey, seterusnya kita pergi yang ni soalan yang ni tinggi lagi lah. Oh, 6 markah juga. Ya, betul. Okey, di mana kita perlu bandingkan penyakit hemofilia dan trombosis. Ada 6 markah di situ. Okey, ada yang nak bagi jawapannya. Siapa nak bagi jawapan? Alia? Okey, Alia boleh cuba jawab. Untuk hemofilia je dan trombosis. Okey. Dua-dua tu. Simptom bagi hemofilia, darah tidak membeku dengan cepat dan kehilangan darah yang banyak berlaku. Simptom untuk trombosis pula, darah beku yang terhasil di dalam arteri, bengkak di kaki. Punca penyakit hemofilia, penyakit genetik, kekurangan faktor pembekuan darah. Untuk trombosis pula, pengumpulan lemak pada salur darah, lebihan berat badan dan merokok. Langkah pencegahan bagi hemofilia, elakkan aktiviti lasak yang boleh menyebabkan kecederaan. Bagi trombosis pula, senaman, gizi seimbang, berhenti merokok dan berat badan yang ideal. Okey, terima kasih Alia. Jawapan yang diberi tadi, terima kasih Alia, di mana jawapan yang diberi tadi semuanya di dalam konteks. Okey, dia punya setiap tu. So bila soalan perkataan bandingkan, maka dia kena buat dalam bentuk sama ada nak buat dalam bentuk jadual pun tak ada masalah, nak buat dalam bentuk karangan pun tak ada masalah. Tapi kena ada perbandingan lah dua tu. Okey, di mana dia akan dapat, walaupun dia dapat 6 markah ni, di mana yang ni dapat 1 markah, yang ni dapat 1 markah. Kadang-kadang satu betul, satu salah, walaupun dia tak ada buat perbandingan, itu tak ada masalah. Cumanya yang kita takut apabila dua-dua ni dapat 1 markah, maka dia kena dua-dua tu betul. Di sini dia punya konsep dia 6 markah, tak apalah, salah satu betul tak ada masalah, tapi still lagi kita nak perbandingan. Yang ni saya bagi yang paling ringkasnya supaya apabila cikgu nak menanda, memeriksa dia punya jawapan, senang kita buat dalam bentuk poin-poin je. Tak perlu kita buat dalam bentuk esei yang terlalu panjang. Bila cikgu baca, takut cikgu yang mengantuk nanti. Tak jumpa cari jawapan. Nanti cikgu pun malas nak bagi markah nanti. Tapi cikgu terpaksa, bukan kata terpaksa, mesti baca. Sebab kadang-kadang kita nak tengok kat mana kesilapan murid berkenaan. Dan di situlah maksudnya kita tahu penyakitnya kat mana, maka kita bagi ubat yang sesuai supaya dia tidak memberi jawapan yang seperti mana dia bagi sebelum ni. Okey. So punca penyakitnya genetik, kekurangan faktor pembekuan darah, pengumpulan lemak pada salur darah, lebihan berat badan dan juga merokok. Langkah pencegahan, elakkan aktiviti lasak yang boleh menyebabkan kecederaan dan senaman, gizi seimbang, berhenti merokok, iaitu berat badan ideal. So dia ada satu lagi iaitu rawatan. Kalau dia tanya rawatan, maka kita bagilah jawapan berdasarkan rawatan yang diperlukan. Faham cikgu? Okey, boleh kita teruskan Chris? Boleh cikgu. Okey. Soalan nombor 7 lah Chris. Okey. Boleh. Boleh cikgu. Kalau sini yang Chris tanya tadi, yang ni ada dalam ginjal. Nefron. Okey. Betul, nefron. So Chris dah bagi jawapan di bawah dah. Oh, tadi Aida bagi jawapan. Ya. Betul lah? Betul. Betul jawapannya. Nefron, betul ke tak? Okey. Murid di rumah betul ke jawapan yang betul tak? Kawan-kawan saya di Google Meet, betul tak? Abang Chris bagi tadi nefron. Betul, dia anggap betul lah. So kita tak perlu tanya murid lah. Okey. Automatik. Sebabnya biasa kita nampaknya kemungkinan soalan tu akan ditanya. Dia bagi markah so betul lah jawapannya nefron. Tak sempat nak baca dah dapat jawapannya. Okey, so terror lah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Dan dari segi gambar ni juga, kenapa dia petakkan X, Y, maka murid dia akan fikir mungkin dia nak tanya bahagian X tu apa, bahagian Y tu apa, di mana dia punya ilmu dia dah ada kat situ. So di mana bila kita tengok gambar ni, kita orang panggil kita analisis dulu gambar tu apa yang akan ditanya, walaupun dia tak tanyalah. Macam Chris tadi dah terus nampak itu nefron. Tiba-tiba soalannya ada, maka dah dapat satu jawapan yang mudah lah. Okey, so kita pergi yang kedua lah. Okey, B1. Ada yang nak bagi jawapan? Ya. Chris nak tanya Aminatul pula. Okey, Aminatul boleh bagi jawapan. B1. B1 menyambungkan proses yang berlaku pada bahagian yang berlabel. X2 ialah ultratuasan. Y ialah penyerapan semula. Okey, dekat nefron tadi dia ada 3 proses lah. Maka X adalah
atra turasan dan Y adalah penyerapan Bagus. semula. Okey, bagus. Terima kasih. Untuk yang kedua. Okey, ada yang nak bagi jawapan untuk yang kedua? Ya, boleh tanya, Chris nak tanya Hajar pula. Hajar boleh dapat tak 2 markah ni? Senaraikan bahan yang terkandung dalam kapilari darah tetapi tidak terdapat dalam turasan glomerulus. Sel darah, sel darah, protein darah. Okey. Sel darah dengan protein darah. Okey. Dia nak adalah 2 bahan yang terkandung dalam kapilari darah dan tidak. Yang ni saya hitamkan kenapa ni. Di mana yang tu yang tidak dituras dekat glomerulus. So jawapan yang dibagi tadi adalah sel darah dan protein darah. Kenapa 2 ni? Biasanya kita akan tanya murid, kenapa 2 ni? Sebab dia punya saiz molekul dia lebih besar. Sebab tu dia tidak akan dituras, tidak terturaslah. Dia still lagi berada di situ dan dia akan masuk balik dalam salur darah kita. Okey. So ada apa-apa Chris nak tanya? Cikgu, tak ada. Chris pun agak clear sangat cikgu hari ini. Memang faham untuk soalan struktur. Tapi cikgu, Chris juga nak tanya, selepas ni kita masih ada banyak soalan contoh kan cikgu nak cuba? Ya, betul Chris. Jadi kita rehat sekejap cikgu. Boleh. Nak pergi, Chris nak pergi tandas sekejap dulu. Boleh. Nanti kita balik ke kelas. Minum ke pun boleh. Ya, dan murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi dengan buat lebih soalan contoh dengan Cikgu Rosnizan dengan mata pelajaran sains tambahan di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan. Dan sebelum rehat tadi pun kita dah cuba soalan contoh objektif, ada buat soalan struktur lagi dan gabungan dengan esei juga cikgu. Tapi sekarang kita masih ada lagi soalan contoh. Kita mahu skor kan cikgu? Okey, jom kita buat lebih latihan. Tadi kita dah tanya beberapa contoh tentang penyakit berkait dengan pembekuan darah. So sekarang ni kita tanya berkait dengan sistem urinary lah. Okey, ada yang nak cuba bahagian C1. Nyatakan satu contoh penyakit yang berkait dengan ginjal. Ataupun Chris sendiri ke nak cuba? Kalau masih ingat apa penyakitnya, ada 2 penyakit. Ada. Tapi dia nak satu. Batu karang cikgu. Batu karang. Betul tak? Satu lagi karang, ada. Satu dan lagi satu dialisis kah? Bukan. Dialisis tu adalah rawatan kepada penyakit berkenaan. Oh, okey. Tapi dah nampak dah tu. Okey, tak apa Chris. Okey, batu karang satu. Betul lah, penyakit batu karang. Dan satu lagi adalah penyakit ginjal kronik. Okey. Katakan murid dia tak bagi perkataan penyakit di hadapan. Agak-agak Chris lah. Kalau Chris sebagai seorang guru, nak bagi betul ke ataupun budak ni malas kita bagi salah lah. Agak-agak cikgu. Saya rasa kalau saya cikgu pun saya akan bagi satu markah lah cikgu. Okey. Chris memang bermurah hati lah. Tapi tak ada masalah Chris. Bukan saja kita bermurah hati lah. Kalau dia bagi saja ginjal kronik saja dia bagi, dia tak nak tulis penyakit. Maksudnya dia kata rasa panjang. Tak ada masalah. Sebab di soalan ni dia dah tanya contoh penyakit. Maka automatiklah jawapan tu adalah penyakit. Takkanlah kita nak bagi jawapan dia lain kan. Okey, so dia tak bagi pun tak apa. Tapi masa kita belajar ni kita bagi yang penuh lah. Okey. Cumanya in case je lah waktu-waktu tertentu. So kita panggil apa? Timbantara lah. Okey. Dan seterusnya untuk C2. Okey, yang ni soalan sambungan kepada jawapan tadilah. Okey, ada yang nak bagi? Ya, mungkin nak tanya Naim pula. Ada yang nak bagi jawapannya? Berikan satu simptom. Emmanuel dah angkat tangan. Okey, saya bagi penonton Emmanuel. Alright. Sila. Berikan satu simptom yang dinyatakan di 7 C1. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Okey, yang ni dia rujuk kepada jawapan di atas. Macam tadi Chris bagi jawapan penyakit batu karang, maka kita bagilah simptom. Simptom ni kalau bahasa standard dia dalam buku tu simptom. Biasanya terpanggil tanda-tanda berkait dengan penyakit berkenaan lah. Yang tu bahasa yang biasa kita selalu cakap lah. Apa tanda-tanda ni yang berlaku kepada kita, maka doktor dia akan analyse penyakit mana yang berlaku. Okey, so kalau katakan murid dia bagi penyakit ginjal kronik. Okey, kenapa saya hitamkan dan merahkan 2 jawapan berkenaan? So saya nak bezakanlah, kalau dia bagi penyakit ginjal kronik, yang ni jawapannya. Faham. Iaitu bengkak kaki, tekanan darah tinggi ataupun mudah letih daripada biasa. So dia bagi satu je.
Okey, ataupun kalau dia bagi penyakit batu karang, maka ini jawapannya, iaitu urin berdarah, sakit ketika membuang air kecil. Yang ni bahasa ni kadang-kadang urin berdarah ni yang bahasa paling ringkas. Kadang bahasa yang lebih panjang, urin mengandungi darah. Okey. Okey, itu pun boleh kita terima. Itu pun boleh aja. Ya betul. Di peringkat sekolah kita boleh terima, boleh ajar pada murid lah. Tapi yang penting ialah kita kena ikut soalan sebelum ni kan cikgu. Kalau ikut penyakit apa, kita bagi simptom apa. Sebab dia dinyatakan di C1. Okey. Katakan dia bagi penyakit ginjal kronik, tetapi jawapan dia bagi adalah berdasarkan batu karang. So di atas betul, di mana di bawah salah. Sebab dia tak rujuk kepada jawapan yang dia bagi sendirilah. Okey. Walaupun jawapan ni ada dalam skema pemakahannya, tetapi tidak boleh diberi betul lah. Sebab dia merujuk kepada simptom penyakit lain. Yang tu perlu berhati-hatilah. Okey, bukannya sebenarnya tak apa dalam skema ada kena bagi betul. Tu tak. Dia punya panggil apa, penaltinya. Okey, seterusnya. Okey, yang ni juga sambungan lagi daripada soalan atas lah. C3. Okey, siapa C3. nak cuba? Siapa nak cuba? Nak tanya Alia pula. Okey, Alia. Nyatakan kaedah rawatan yang digunakan dalam merawat penyakit D7 C1. Dialisis. Okey, satu perkataannya dialisis. Yang Chris sebut tadilah. Dialisis. Okey, so dia kaedah rawatan. Yang tadi yang dalam petak tadi kita tengok langkah pencegahan. Langkah pencegahan itu berdasarkan dari segi pemakanan dia dan sebagainya lah. So kaedahnya dia ada sama ada dialisis ataupun satu lagi iaitu pemindahan ginjal. Pemindahan ginjal ni kadang susah sikitlah nak cari ginjal yang sesuai lah dengan kita kalau kita ada penyakit berkenaan. Cuma nak elakkan ni maka gaya hidup kita itulah yang penting. Betul, ataupun kalau dia bagi yang batu karang tadi, maka jawapannya pembedahan kecil lah bagi mengeluarkan batu karang. Yang ni dia tak boleh buat apa. Okey, kalau kita tengok dalam buku tu sendiri, dia ada guna macam laser. Dia pecahkan dia punya batu karang tu and then baru dia keluarkan. Boleh juga. So, kadang-kadang batu karang bila dia berkupu-kupu dia akan jadi saiz yang besar lah. Okey, saiz sakit besar tu, sakit masa buang air kecil tu lagilah. Kadang-kadang kalau dia blok kepada kita punya uretra dan sebagainya tu boleh mengakibatkan penyakit lain lagi. Faham cikgu? Okey. Boleh kita pergi seterusnya, Chris? Boleh cikgu, jom kita cuba lagi satu. So Chris fahamlah dia punya perbezaan dua penyakit ni lah. Faham cikgu. Okey, dari segi rawatannya. Okey, yang ni gambar dia tak larilah. Semuanya sama je gambar macam yang tadi. sama. Ya, betul. Cumanya mungkin soalan dia tanya lain sikitlah. Lain sikit. Apa-apa semua yang ni lah. Okey, so yang ni Raja 8 menunjukkan satu unit asas berfungsi dalam sistem urinary. Dia takkan beritahu, kalau dia beritahu itu adalah nefron, maka dia bagi gambar nefron je lah. Cuma dia bagi ginjal dan diambil bahagian dalamnya. Okey, kita pergi pada soalannya. Okey, A, ada nak jawab A? Mungkin nak Naim. Okey. Apakah jawapan anda? Untuk A. Naim. Sistem urinari ialah kumpulan organ yang menyingkirkan air yang berlebihan dan bahan-bahan yang tidak diperlukan keluar dari badan sebagai urin. Okey, yang ini peringkat pertama yang kita belajar tadi, iaitu masuk bagi sistem urinary itulah kumpulan organ yang menyingkirkan air berlebihan dan bahan yang tidak diperlukan. Okey, dia punya tu keluar daripada badan kita lah sebagai urin. Okey, seterusnya B1. Okey, ada yang nak bagi jawapan B1? Cikgu saya nak cuba boleh tak cikgu? Boleh. Ini saya punya soalan yang kegemaran cikgu. Namakan unit asas fungsi tersebut. Nefron cikgu jawapannya. Nefron. Jawapan yang sama je lah. Jawapan sama Cuma tadi, nefron. cara pertanyaan tu lain. Tapi jawapan dia still lagi sama. Betul? Okey, betul. Betul, Chris. Okey, yang kedua. Tadi saya nampak Syafiqah nak terangkan. Sorry, Syafiqah. Okey, Syafiqah boleh tolong saya jawab soalan bahagian dua. Terangkan. Perkataan terangkan proses. Besar ni 10 markah. Mesti takut nak jawab. Ya, Syafiqah pun alamak. Sebab Abang tu Chris ambil soalan senang cepat-cepat je Chris ambil soalan yang pertama. Nak cuba tak Syafiqah? Boleh tak? Okey, nak cuba. Sebahagian pun tak apa Syafiqah. Silakan proses pembentukan urin. Autotrofik. Diameter arterial afferent kecil berbanding arterial afferent menghasilkan tekanan yang tinggi di dalam glomerulus. Sebahagian besar komponen darah berturas keluar dari glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Hasil tulasan air, asid amino, garam mineral dan urea.
Okey. 3 proses. So yang ni terangkan proses, dia ada 3 proses. Di mana ultraterasan, penyerapan semula dan juga rembesan. Kalau dibagi 3 ni hanya proses saja, dia hanya boleh dapat 3 sajalah. Jadi tetapi kalau sebab dia tak terangkan. Kalau dia terangkan, kita tengok sini, terangkan okey, satu ultraterasan, betul lah yang dia bagi tadi. Di mana afferent dia punya diameter dia lebih kecil, lebih besar berbanding dengan atrial afferent. Lepas tu sebahagian besarnya yang terturas keluar ke glomerulus. Dan hasil turasannya apa di sini. Ada beberapa lah, air glukosa, asid amino dan sebagainya. Dan peringkat yang kedua, dekat penyerapan semula. Di sinilah yang saya kata tadi, sebahagiannya kalau kita tengok sini 65% air akan diserap semula ke dalam badan kita. Dia tak keluarlah. Dan penyerapan semula berlakulah pada tubuh belakang distal dan beberapa lagi lah. Dan last sekali adalah dekat rembesan. Di mana di sini hasil dia bahan kumuh tadi, urea, asid urik dan juga amonia lah. Yang ni saya kata tadi, kalau kita tak buang, maka dia akan jadi toksik lah kepada badan kita. Dan pengumpulan dia tu dan urin dibawa keluar dari ginjal oleh ureter ke pundi kencing sebelum keluar melalui uretra. Baiklah cikgu. Jadi ini soalan ini pun sebelum maka. Jelas cikgu. Ada 3 proses tapi bawah 3 proses tu kena terangkan sebelum maka. Betul, Chris. Baiklah cikgu, nampaknya kita pun sudah tiba ke akhir rancangan pada hari ini, akhir kelas hari ini. Tapi sebelum apa-apa pun cikgu, Chris nak minta cikgu mungkin boleh kongsi dengan murid-murid di rumah tips ke rumusan untuk tajuk hari ini cikgu. Tipsnya yang pertamanya adalah rujuk kepada buku teks lah. Apa-apa hal semuanya, kalau kita tengok anak murid kita apa belajar ni, buku teks tu adalah penting bagi mereka lah. Dan part-part dalam buku teks tu kena tengok kaji betul-betul. Dan kadang-kadang dalam buku teks tu ada bahagian QR code. Yang tu adalah penekanan kepada topik-topik tertentu. Faham cikgu. Kadang kita mungkin kita abaikan QR code berkenaan. So yang tu kita boleh tengok betul lah. Itulah. Dan juga tips-tips bagaimana kita nak jawab supaya kita tidak kehilangan markah. Faham, itu yang rujuk buku teks ya. Dan betul, saya juga nak tanya murid-murid di Google Meet, kawan-kawan saya pada hari ini okey tak? Lebih yakin tak untuk skor A untuk sains tambahan? Boleh tunjuk thumbs up macam ni? Alright. Macam tu. Dengan itu, Chris pun nak ucapkan terima kasih cikgu untuk kelas pada hari ini. Dan kepada murid-murid, kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2021. Bye semua. Bye. Didik TV KPM